Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, jumpa semula murid-murid tahun 5 SK Kebun Baru. Nota ringkas sejarah daripada saya. Masih tajuk yang sama, tergugatnya kedaulatan negara. Okey. Minggu lepas ataupun tajuk sebelum ni ialah kita dah belajar tentang kuasa-kuasa luar penjajah, nama-nama kuasa penjajah ni lah, daripada Portugis, Belanda, Inggeris, apa lagi, Siam, James Cook, Syarikat Borneo Utara. Jadi itu nama-nama yang awak tahulah. Okey, kita akan belajar pada hari ini ialah tajuk campur tangan British dalam pentadbiran dan ekonomi di negara Tanah Melayu lah pada masa itu. Macam mana dia boleh masuk kepada negara kita ini. Okey, yang pertama, pada 11 Ogos 1786, itu tarikh di mana Francis Light mula-mula dapat Pulau Pinang. Dia dapat Pulau Pinang. Lepas tu 16 Februari 1819, Stamford Raffles pula dapat Temasek ataupun Singapura. Stamford Raffles, bukan yang buka Singapura, bukan Stamford Raffles. Yang buka Singapura ialah Sang Nila Utama. Tu jangan lupa. Okey, seterusnya 1824, ni yang bermulanya banyak ni. Perjanjian Inggeris dengan Belanda, dia pecah-pecah negara, menyebabkan kita ni terpecah. Johor Riau yang hebat tu pecah. Riau ikut Indonesia, Johor ikut Tanah Melayu ataupun Malaysia ni. Okey, 1874 Perjanjian Pangku. Perjanjian ini adalah perjanjian yang licik yang menyebabkan Inggeris dapat masuk ke Tanah Melayu. Yang inilah. Okey, kita pergi. Macam mana campur tangan ini berlaku? Yang pertama ialah ekonomi. Berlakunya satu panggil revolusi industri di British, di England sana. Diorang sangat memerlukan biji timah, besi, emas, agaknya semua diperlukan, tapi diorang tak ada. Jadi nak beli mahal. Banyak kan? Kalau beli pada masa tu biji timah kat Tanah Melayu, dan tentu kita sekarang negara yang paling kaya di dunia. Tetapi dia beli cheap, dia buat perjanjian yang menguntungkan dia. Akhirnya semua biji-biji timah ni dibawa balik ke tanah mereka, dibawa ke Inggeris, bawa ke England. Akhirnya kita ni tak dapat apa-apa. Itu masih susah lagi pada masa itu. Biji timah buat apa biji timah? Biji timah ni buat tin. Tin makanan, tin sardin, tin buah, sayur, nanas, apa tu, lychee, apa semua. Yang tu buat tin. Saya pernah beli satu pencil box. Dia buat daripada tin. Memang berasal daripada England lah. Memang saya saja beli. Saya pegang benda tu, saya takat dengan anak-anak saya. Ini ialah hasil biji timah daripada Tanah Melayu yang dijual balik ke negara kita. Nampak? Ini dia yang kaya. Alright. Tadi ekonomi. Ekonomi menyebabkan mereka datang. Yang kedua ialah kesilapan kita lah. Saya panggil kesilapan kita. Berlakunya pergaduhan. Pergaduhan lah. Kita tengok satu-satu negeri. Macam contohnya di Selangor, ada peperangan atau perang saudara di antara Tengku Kudin dengan Raja Mahdi. Ni gaduh-gaduh. Inggris datang, buat perjanjian. Akhirnya J.G. Davidson menjadi residen Inggeris yang pertama. Awak tengok, residen ni ialah wakil orang British lah. Macam ketua ke situ, wakil. Dia bukan sultan, dia wakil je. Wakil dia panggil residen. Tu di Selangor. Lepas tu berlakunya pergaduhan kongsi gelap di antara Haisan dan Gihi. Itu pun menyebabkan orang Inggeris datang. Konon-konon mula-mula nak membantu lah. Kongsi gelap ni pun jahat juga ni. Dia pernah bakar rumah-rumah orang Melayu. Saya ingat di Perak lah. Saya lupa nama tempat dia. Yang itu pun saya baca sedih. Orang Melayu di tempat itu, orang Melayu yang kena bakar pula. Okey, di Pahang, Bendara Wan Ahmad dengan Wan Mansur bergaduh ke apa ke, berperang pada 1884, menyebabkan J.P. Roger 1887 masuk ke Pahang sebagai residen. Itu masalahnya tu, bergaduh-bergaduh, tak dapat apa. Juga berlaku di Negeri Sembilan, iaitu di antara Datuk Kelana dengan Datuk Bandar, menyebabkan Inggeris datang, campur tangan. Akhirnya dia letakkan orang dia, iaitu Martin Lester pada 1889. 1889, Negeri Sembilan yang kuat dengan suku kaum dia, suku adat dia, akhirnya terpecah juga. Jadi sedih jugalah pada masa itu. Okey, yang ketiga, campur tangan ni berlaku juga kerana British dah mula takut dengan kuasa-kuasa asing. Kuasa-kuasa ni
kawan-kawan dia agaknya dah mula kuat untuk menjajah tempat lain. Contohnya Rusia, Perancis, Itali, Jerman. Negara-negara ini juga cuba mencari pengaruh-pengaruh di negara-negara lain, jajah negara lain. Jadi Inggeris nak tak nak pun dia tetap dia nak masuk juga ke tanah Melayu untuk dapatkan kuasa tu. Dapat tak sebenarnya bukan nak dapat kuasa. Dia orang ni cuma nak dapatkan hasil muka bumi kita je. Kalau nak kata kuasa masa kena serang dengan Jepun, dia orang ni semua lari. Kita orang Melayu lah ni yang masa tu sibuk berperang dengan orang dia orang ni. Itulah. Okey. Itu teruskan yang tajuk yang kedua. Kesan penjajahan dan campur tangan ni. Apa kesannya? Dia ada kesan baik, ada kesan buruk. Tapi banyak buruk lah. Yang pertama, British ambil semua perniagaan ataupun pelombongan biji timah ni semua dibawa balik ke biji timah tu, dibawa balik ke British. Habis kita tak ada apa-apa dah. Lepas tu dia jual balik ke kita. Jadi kita beli benda-benda tu daripada hasil kita, daripada tanah muka bumi yang Allah beri pada kita, dia bawa lari percuma, free of charge, tak payah bayar. Dia bawa lari, kita hidup masih susah, lepas tu kata orang Melayu malas, lepas tu kata orang Melayu miskin, hidup miskin. Padahal negara kita habis dirompak oleh kuasa-kuasa asing ni. Daripada Portugis, Belanda, British, Jepun, datang balik British, daripada James Brooke, semua tu semua hanya merompak hasil-hasil muka bumi kita. Seterusnya ialah kesannya ialah kemasukan orang Cina dan orang India. Kemasukan itu pada mulanya, dan bukan pada mulanya lah, kemasukan itu adalah disebabkan untuk buat pekerjaan biji timah. Tak cukup orang Melayu, tak cukup nak membantu, dibawa orang Cina dan juga orang India untuk bantu Inggeris, ataupun orang Melayu pada masa tu tak nak pun bantu Inggeris dengan Belanda ni. Jadi dia tak nak, dia kena cari orang lain untuk bantu dia. Alright. Kesan yang lagi satu buruk ialah British monopoli seluruh tanah Melayu pada masa itu untuk dapatkan hasil muka bumi. Bukan je biji timah, mungkin pisang, beras, padi semua dia jual. Kapas, kapas pokok kapas ni, pokok kapas buat baju. Seterusnya Sultan. Sultan atau raja-raja pada masa itu tidak ada kuasa. Kuasanya hanya pada agama Islam dan adat istiadat. Yang itu je yang ada pada sultan atau raja pada masa itulah. Okey, yang seterusnya kesannya ialah kemasukan residen ini sebagai wakil-wakil Inggeris yang menasihati raja-raja pada masa itu untuk mengawal seluruh tanah Melayu ini untuk mendapatkan semua hasil muka bumi ini untuk dibawa lari ke British. Saya pernah baca satu surat khabar berita harian. Masa tu saya sekolah menengah kot. Satu kepala kereta api dijumpai di hutan di Rawang. Jadi para arkeologi, para sejarawan pun pelik. Macam mana boleh ada kepala kereta api kat tengah hutan tapi landasan kereta api ni tak ada? Macam mana boleh masuk? Kapal kereta api ni besar, bukannya drone boleh terbang. Ada kereta api boleh terbang ke? Tak boleh kan? Jadi macam mana boleh ada kepala kereta api ni kat tengah-tengah hutan? Bila dikaji rupanya dulu ada landasan. Dia orang ni telah menipu raja-raja pada masa itu, pemimpin-pemimpin Melayu pada masa itu. Kedapat kereta api ni atau kereta api ni membawa emas-emas orang Melayu pada masa itu untuk dibawa keluar ke negara ni tanpa pengetahuan orang-orang Melayu dan sultan-sultan pada masa itu. Itu nampak kesan dia. Residen. Okey, seterusnya kesan ada sedikit baik tapi sebenarnya menguntungkan dia. Dia buat jalan-jalan. Dia buat jalan kereta api, dia buat jalan raya, dia buat pelabuhan, dia buat hospital, rumah-rumah kesihatan, buat sekolah. Tapi sebenarnya semua ialah untuk supaya kita ni jadi macam orang Inggeris. Jadi pada masa itu kita macam seronok, tapi sebenarnya barang-barang atau hasil muka bumi kita ni dibawa keluar ke negara asing. Okey, anak-anak muridku yang dikasihi, ilmu, rajin atau saya panggil work rate, awak punya usaha daya awak ni perlu tinggi supaya kita ini tidak dijajah lagi. Ilmu sangat penting, perpaduan bangsa sangat penting. Bukan kita menjadi orang Melayu ni terlalu dambakan negara ini. Kita perlu pada masa ini tak boleh tidak, kita kena berkongsi dengan bangsa-bangsa lain. Tetapi jangan sampailah kita bergaduh, menyebabkan pergaduhan itu merugikan kita, menyebabkan kuasa asing datang semula ke negara kita. Itu saja pada hari ini. Terima kasih kerana sudi dengar. Salin nota jangan lupa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.